A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang menonton video Madah Sejarah yang secara ringkas dari saya Suhaimi bin Abdul Hamid sebagai guru madah yang mengajar madah sejarah kelas 4 garis 1 dan juga garis 2. Salam sejahtera, salam muhibah, salam maju jaya kepada pelajar lelaki dan juga perempuan yang saya dikasih sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama kali sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lagi saya kasih dan saya lagi tahu umur kita dan juga memberi rahmat dan nikmat serta taufik dan hidayah kepada kita boleh bersama mari tunai suatu kewajipan iaitu menuntut ilmu ataupun mengaji. Walaupun dalam keadaan cemas di hari ini, kawasan kita dah ini keadaan cemas terlalunya hebat masalah penyakit wabak penyakit Covid ni. Penyakit wabak Covid ni atau sangat merebaklah. Tetapi kita tak ada halangi, bukan halangi bagi kita sebagai pelajar untuk nak menuntut ilmu. Kita boleh ngaji cara online. Walaupun tak boleh mari cara onsite, tapi kita boleh ngaji cara online. Saya pun tak saya panjang kekal. Hubung daripada minggu lepas daripada pelajaran 3, maka kita hubung masuk dak pula hari ni pelajaran yang keempat. Bagi pelajar yang ada surat kita tengok muka 15 pelajaran yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 4. Peperangan Khaybar. Peperangan itu perang lah. Perang Khaybar. Khaybar tu nama tepat. Nama perang. Nama tepat saat itu. Bila perang ni? Masa berlakunya perang itu tu. Itu masa perang itu tu, peperangan Khaybar ini berlaku pada bulan Muharram, tahun ke-7 Hijriyah. Cik benar-benar kata berlaku perang ini pada bulan Muharram. Ini bulan Safar. Hari ini tepat 12. Ini 12 Isyak 13. 13 Safar. Maka dalam bulan Muharram yang bulan lepas lalu, bulan yang lalu, tahun yang ke-7. Yang ke-7 Hijrah ni maknanya Nabi duduk di Madinah 7 tahun. Nabi duduk di Madinah 7 tahun, terpanggil 7 Hijriah. Tahun yang ke-7 Hijriah. Tempat apa? Nyo situ tu tempat perang. Tempat musuh, tempat perang, tempat songkram di mana? Di suatu tempat yang bernama Khaybar. Di suatu tempat yang terletak di sebelah utara. Sebelah utara ni belah lek naik. Belah lek naik tawan ok. Tawan ok lek Madinah. Belah lek Madinah. Belah utara Taman Ok. Utara Taman Ok ni iaitu di kawasan Madinah. Belah lek naik kawasan Madinah. Atau antara suatu tempat yang antara dekat belah lek naik. Belah lek naik kawasan Madinah. Lepas tu tanyalah ibu-ibu ayah-ayah kita yang biasa pergi di Madinah tu lagu mana keadaan sana tu. Saya nak tak kena sebab saya tak segi lagi. InsyaAllah. Baik, lepas tu laginya Khaybar. Arti Khaybar itu benteng. Apa benteng? Iaitu benteng itu makna kampung tempat kita ni pagar. Kalau bahasa saya kata kampung. Benteng tepat. Jadi nak sebab ngekan. Sebab ngekan saat itu. Seolah terpagar. Kerana kampung Khaybar mempunyai beberapa benteng yang teguh. Benteng yang teguh, benteng yang kemah, yang kerah. Pagar yang kerah, dinding yang kerah. Dibinakan untuk mempertahankan kampung itu dari serangan musuh. Sebab dia buat benteng saat itu, dia buat kampung saat itu untuk nak tahan. Nak tahan apa? Nak tahan serangan musuh yang musuh nak serang di kampung Khaybar saat itu. Tu nak kata dia buat siap lah kodak. Dia buat jadi siap lah kodak. Apabila permusuhan mari pup, dia duduk dalam belakang benteng ni selamat. Baca anda kata okak selamat. Agak tu selamat lagi. Kalau malaikat benteng tu runtuh, benteng tu pecah, benteng pagar tu hancur, lalu telah kita tak selamat.
Nak kata kita dah ini nak selamat daripada benteng kita itu, daripada segala bala penyakit ini tu amal ibadah. Saya sendiri, ilmu semua ni tu nak selamat daripada penyakit-penyakit wabak COVID-19 dah hari ni yang duk merebak kawasan kita ni dari kat seluruh dunia ni, maka banyaklah amalan-amalan. Banyaklah amalan-amalan kita, khususnya semaya jangan tinggal. Semaya jangan tinggal walaupun kita duduk mana saja. Walaupun kita buat jahat tak ke mana pun, semaya jangan tinggal. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kesungguhan, keikhlasan kita, keinsafan kita saat itu Tuhan akan terima, Tuhan akan ampun. Tu. Betul penduduk Khaybar. Penduduk Khaybar terdiri dari orang-orang Yahudi. Khaybar saat itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi saja, bukan orang Islam, orang Yahudi. Di antaranya antara orang Yahudi saat itu yang telah dihalau oleh Rasulullah. Dihalau maknanya halau, sani kalimah halau ni hamad tu baik. Kenapa Rasulullah hamad tu baik? Ya gini. Ketika Rasulullah berdakwah secara untuk hajat orang masuk Islam, masuk agama Islam itu, kalaulah orang itu saat itu masuk agama, okey, alhamdulillah dia ni masuk agama Islam. Tetapi apabila orang itu tak masuk, maka kena bayar cukai. Nodok di kawasan ni, nodok di kawasan Madinah ni boleh, tapi kena bayar cukai. Bayar hasil pala. Iki kira pokok. Kalau tak saya bayar, kena tubik daripada kawasan orang Islam. Dan yang ketiga, kalaulah ya tu mai kharu kita, ya tu mai kenak kita, ya duk mai gerai kepada kita, Islam wajib bunuh demo tu. Hukum Islam, hukum hudud saat itu wajib. Bagi orang Islam. Tu maka dihalau saat itu sebab apa? Dia tak terima. Dia saat itu tak terima. Orang Yahudi di Khaybar itu dia tak terima agama Islam. Lalu itulah Rasulullah hamba ubaid halau. Halau kan orang tuan itu hidup keluar kawasan. Hidup keluar kawasan kota Madinah. Tu. Lagi. Masa Rasulullah duduk dah. Masa Rasulullah dia jadi pemimpin. Maka dia tu tak usah terima Islam, maka Rasulullah mak tu baik. Sebabnya berlakunya apa? Nya perang itu sebab apa? Untuk menghapuskan kaum Yahudi. Tujuan mula-mula Rasulullah latih tentera untuk nak hapuskan segala Yahudi, orang Yahudi. Tak sebi ada di kawasan kota Madinah. Di sebelah utara Madinah. Di kawasan Madinah tu sebelah utara sebelah naik itu tak sebi ada orang Yahudi. Kerana apa? Kerana selagi kaum Yahudi dia masih ada. Kalaulah orang Yahudi dia lagi. Keping dua, kalaulah orang Yahudi dia lagi. Kalau orang Yahudi dia lagi, maka selama itulah negeri Madinah dan orang-orang Islam selalu berada dalam keadaan bahaya. Tuh, planning Rasulullah, plan Rasulullah. Sebab apa orang Rasulullah serai? Sebab apa Rasulullah utus saya suruh pergi perang. Hamba orang Yahudi, bunuh orang Yahudi. Kerana apa? Kerana kalaulah orang Yahudi duduk lagi, walaupun seorang, dua orang, tiga orang, maka agama Islam dan juga orang-orang Islam itu duduk dalam keadaan bahaya. Macam mana bahaya? Satu hari fanga Yahudi tak nak ingat. Fanga Yahudi ni Yahundo. Betul lah awak lagi. Tu fanga Yahudi. Fanga Yahudi tu atau jahatnya. Janjing tak ada janjing. Dia kena jangan amanah janjing tu. Tu ni atau bangit tu sebab tu lah Rasulullah serai. Latih tentera semua tu gi serai. Kota Khaybar hak orang Yahudi duduk. Dengan sebab itulah Rasulullah menyusun sebuah angkatan tenteranya tu tentera Nabi, tentera Rasulullah, tentera Islam yang jumlah 1,400 orang. 1,400 orang orang Islam. Tu tak banyak ni.
Nah, untuk mengepung Khaybar. Nah, untuk dikepung, gelikong. Ha, kawasan yo boleh ada benteng, dia ada benteng kampen apa ning, baru lelaki boleh ada killing lah. Maka yo nak tubik tak leh. Kita nak masuk tak leh, yo nak tubik tak leh. Ha, tetapi apabila orang tentera Islam itu dia gedah. Apa gedah pintu depan, pintu benteng depan tu kacau, kalau kacau tu Islam orang Islam tu tentera Islam boleh masuk dalam. Ha tu. Nah, kita tengok taktik. Taktik serangan Rasulullah. Cara-cara. Nah, taktik dan juga teknik ni tak boleh tinggal. Nah, supaya tengok ketuk dan ruang-ruang ni tak boleh tinggal. Ada taktik dan juga ada teknik. Teknik cara-cara, taktik ni cara gay. Piye masa depan tu. Nah, kerana kaum Yahudi Khaybar telah di ikatan yang rapat dengan kaum Ghatafan. Nah, tentera Islam lagi 1,400 orang. Nah, tentera Islam lagi 1,400 orang. Nah, maka Rasulullah itu taktik Rasulullah, dia tahu dah kata orang Yahudi Khaybar saat ini. Nah, yo ikatan, yo apa panggil sang Fatamid. Nah, sang Fatamid dengan dia, dengan kaum Ghatafan. Nah, dengan kaum Ghatafan ni. Nah, dengan kaum Ghatafan ni, maka taktik Rasulullah taktik pertama. Nah, taktik yang tineng, plan tineng. Nah, plan yang satu ni Rasulullah menuju ke kampung kaum Ghatafan. Nah, untuk menakutkan mereka. Rasulullah angkat senjata yo, nah puluh ribu kan itu 1,400 orang itu yogi satu kampung fok Ghatafan dulu. Nah, ya sebab apa? Yahudi, nah di kampung Khaybar fok Yahudi ni tu yo rapat ya jadi pantemit. Nah, ya dipantemit dengan dia. Nah, jadi pantemit dengan orang ini. Kaum Yahudi dengan Ghatafan ni jadi pantemit jadi sai. Maka Rasulullah itu orang lagi 1,400 orang. Nak lawan dua kabilah ni tak lawan, tak ada. Sebab dia di tentera yang ramai. Maka Rasulullah taktik nombor Rasulullah buat gi ugu. Gi ugu kaum Ghatafan dulu. Nah, untuk apa? Untuk ni takut. Nah, tentera Islam ni hebat. Nah, tentera Islam ni hebat ya, Wak. Tu gapo? Untuk gapo? Nah, tak kala mereka terpecah daripada kaum Yahudi Khaybar. Maka apa pecah gak kesuk. Nah, kaum Yahudi Khaybar dengan kaum Ghatafan itu pecah. Nah, pecah. Maka bagi dia mengambil peluang menuju kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Maka sini apabila pecah ni lakup, maka Rasulullah suruh tentera-tentera itu masuk untuk pergi ke mana? Di Khaybar, di orang Yahudi Khaybar dah situ. Nah, angkatan tentera Islam sampai di Khaybar. Ghatafan dah antara jalan. Dana, abang Dana, Ghatafan, betul yang dua Yahudi. Maka Rasulullah ni serai yang sibuk, serai tak ada pergi ni. Wak takut saja yo. Ugu saja yo. Kalau kecek modis mama hitam ni berdeh nak lari lu, berdeh nak lari lu dah takut. Tetapi boleh hadir Rasulullah pakai taktik ni untuk nak takut ni boleh dipakai je. Hebat kena akak terama kena boleh hadir. Lepas tu apabila Rasulullah sapa di Khaybar, nah tentera Islam itu sapa di pintu Khaybar, di pintu benteng kampung Khaybar sana itu. Orang-orang Islam sampai di Khaybar, mereka mengangkat dan meninggikan suara mereka dengan bertakbir dan berdoa. Bawa siapa? Bawa tentera Islam siapa di kampung Khaybar itu, saya takbir. Allah Akbar. Dia takbir. Nah, setelah akik jatuh, berdegak lau dengan sekuat-kuat suara. Nah, Rasulullah menjawab kepada mereka, berlemah lembutlah kamu. Maka Rasulullah murih henau. Kau sikit. Satu. Kerana kamu bukan meminta dari orang yang pekat dan gaib. Tu. Bukan saat ni jatuh suruh orang tentera Islam itu suruh selu sogo. Allah Akbar tu selu sogo, bukan tak sawi gegel lah. Ya tak apa. Kerana apa? Kerana bukan itu kerana kamu mufak Islam saat itu tak bukan minta daripada orang yang apa cakap nak atas kalau kita ni tak bomo tak gapo ni pada minta dan gaib ni benar je gaib jangan tak minta benar je gaib. Nah, tetapi kamu sedang meminta kepada Tuhan yang mendengar. Tu sebab fak yogian itu doa juga. Nah, fak duk kata takbir Allah Akbar itu dan juga fak doa. Doa tu biasa mana tak tahulah. Aku cakap nak atas
kalau mau itu ni pada tu nenek moyangku saya tu klik ke nenek moyang hak tu Rasulullah tak say nah Rasulullah tak say biar tu batu Rasulullah ni suruh kata kita minta tolong pada Allah seorang ya Tuhan seorang Tuhan yang maha mendengar nah sebab Tuhan bersifat as-sami nah Tuhan bersifat as-sami maka kita nak minta apa kita minta kepada Allah lah Rasulullah yang itu yang dekat dan dialah yang dekat iaitu dia Tuhan nah Tuhan yang dekat kepada kita kaum muslimin dan juga yang bersama kamu yang bersama dengan kita gimana Tuhan bersama kita sahabat tu kalau Allah dia kata as-sabru minal iman tu sesungguhnya orang-orang yang bersobat setengah daripada sobat itu setengah daripada iman tu sahabat tu apabila kita bersobat banyak maka Tuhan dekat dengan kita orang-orang Islam sampai di Khaybar di waktu malam sampai di waktu malam dengan itu mereka terpaksa tidur sekeliling benteng Khaybar maka foyo bisa kata ni kampung Khaybar ada benteng dah ada kampung maka tentera Islam ni tidur keliling liko tentera Islam liko habis tu setelah tiba waktu pagi maka keluar keluarlah pekerja-pekerja Yahudi ke ladang fok kerja orang kampung lah orang kampung Yahudi ni tu pakat kerja sampai waktu pagi mereka ke ladang mereka dan di waktu itu mereka melihat Rasulullah bersama tentera-tenteranya sedang berada di tepi benteng itu maka dengan segera mereka lari masuk ke tempat mereka sampai waktu pagi tentera Israel sampai di waktu malam maka pecah keliling untuk jaga mungkin nak jaga untuk nak takut nak takut tu bagi teknik Rasulullah teknik maka likung tentera Islam bakal tidur lah bukan tak ada apa tidur betul sampai waktu pagi orang-orang kampung kalau pergi ladang kena keladai ni maknanya sepengawak bende tapi tanah arak nu Fatama lah pergi kepada kebun Fatama apabila dia tengok Rasulullah dia tengok muka Rasulullah tentera Islam ramai tentera itu dia lari masuk lagi benteng masuk lagi kampung mula lari masuk ke tempat yang nusuk mana lagi kampung masing-masing lah dalam umur masing-masing tu betul angkatan tentera Islam betul nih Rasulullah menyuruh potong pokok-pokok tamar Rasulullah suruh tentera Islam itu kerak tebal paham tamar ini salah satunya kena ekonomi kena ekonomi dan juga kena makan musuh pada hari itu juga hari pagi itu tuh Rasulullah memerintah orang-orang Islam tentera Islam memotong pokok-pokok tamar yang melindungi sebuah benteng yang bernama yang berkempul padanya tentera-tentera Yahudi supaya dapat dilakukan serangan terhadap mereka itu dengan mudah. Yusuf tebeh Fatama kerana Fatama ni salah satunya jadi pak sekat nak tak leh untuk Rasulullah nak segera nak masuk tak leh. Dan juga untuk yang duanya nak buat titi naik. Tebeh Fatama nak buat titi naik untuk nak khabar lagi. Untuk nak pergi serang tentera Yahudi dalam kota Khaybar itu dengan mudah. Tu risuk ini dulu. Hari ni kau dah ni dulu. Tarikh sejarah kelah 4 kali. Satu ni kali 2. Maka ada lagi 3 4 lagi. 3 4 tajuk lagi. Kita hubungi merapai pula. Lepas tu saya harap pada pelajar semua tulis serta buh nama. Saya nak tanda kata kita tu masuk ngaji dan juga nak cek nama serta nak uji markah. Lepas tu biar siapa-siapa yang tak tulis lagi yang tak selesai lagi madah-madah dulu. Pelajar-pelajar dulu ni tu agak buat kerana tak lama dah kita nak peksa. Boleh tu ulang kita akan peksa. Tanggal tu tak boleh tahu lagi tapi boleh tu ulang juga kita akan peksa. Baik, bagi saja pun kalau ada saja jika ada tersalah dan tersilap mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.